Sedangkan kita bahawa 1 daripada 5 kanak-kanak mengalami gangguan mental tanpa disedari oleh ibu bapa mereka. Jadi kita nak bercakap berkenaan dengan kendali emosi dan mental kanak-kanak. Kita bertuah hari ini kita bersama dengan tetamu kita, Dr. Hilwa Abdullah, Elias Muhammad Noor, pensyarah kanan, ahli psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Saitra, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih Fadli. Ya, sama-sama. Baik, Doktor. Amat merisaukan kita, Doktor. Tadi kita lihat bikisan tersebut. Betul. Ya, angkanya semakin hari semakin bertambah. Difahamkan ketika tatkala pandemik ini pertambahan 20% mereka yang mana ingin cubaan membunuh diri. Mungkin Doktor boleh kongsikan sebagai permulaan mukadimahnya berkaitan dengan emosi dan mental kanak-kanak ini terlebih dahulu definisinya. Ya, terima kasih Fadli. So kalau kita tengok satu senario yang amat membimbangkan, ditambah-tambah lagi dengan PKP dan mungkin bulan ini ada kes bunuh diri yang melibatkan kanak-kanak, bulan lepas pun begitu. So kalau tengok kendali, bila kita berkata tentang kendali emosi dan mental kanak-kanak, so kanak-kanak ni lazimnya di fitrahnya disukakan perhatian, keseronokan, kegembiraan, lagi-lagi masa berkualiti bersama keluarga. Tetapi apabila salah satu sistem yang tadi tu, komponen itu terganggu, maka wujudlah manifestasi simptom yang tertera dalam gangguan kesihatan mental lah. Apabila terganggu disebabkan oleh salah satu faktor adalah apa yang kita sedang alami inilah, pandemik COVID, PKP dan sebagainya. Saya suka bercakap berkenaan dengan statistik ni sebab apabila kita bercakap berkenaan statistik ni, kita boleh lihat begitu seriusnya tentang perkara ini. Kita lihat pada statistik tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, 500,000 ya, yang mana mereka mungkin membuat cubaan untuk membunuh diri. Dan 424,000 ianya melibatkan kanak-kanak. Jadi begitu serius ya, Doktor, perkara ini. Jadi kalau tengok 424,000 tu hampir lebih kurang 0.5 juta, setengah juta. So memang angka tu kalau kita dapati even Pertubuhan Kesihatan Sedunia pun mengatakan gejala bunuh diri ataupun bunuh diri itu merupakan penyakit kedua tertinggi selepas penyakit jantung. So secara global pun isu kesihatan mental ni adalah satu isu yang amat serius. Lagi-lagi kita nampak patternnya ataupun bentuknya semakin meningkat di kalangan kanak-kanak dan remaja. Kalau kita tengok kajian morbiditi kesihatan Malaysia 2019, peratusan yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan remaja adalah kerana masalah rakan sebaya ataupun peer problem, iaitu sebanyak 42.9%. So ini adalah komponen faktor yang kita perlu selami. Kenapa mereka ini yang mempunyai masalah rakan sebaya, masalah komunikasi mungkin, masalah terhad pergaulannya dengan kawan secara fizikal, mungkin bila banyak dilakukan secara maya melalui social media dan sebagainya, mungkin itu juga boleh tercetus gejala ataupun simptom-simptom gangguan kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja. Ya, gangguan kesihatan mental ini kita lihat dari skop kemurungan lah. Kemurungan. Apabila kita bercakap berkenaan dengan kemurungan ini, mungkin kita lihat bahawa kanak-kanak kalau murung tak apalah, mungkin sejam, 2 jam ataupun sekejap sajalah. Baiklah dia. Kadang-kadang kanak-kanak ni menunjukkan simptom kemurungan ni, dia kurung sendiri dalam bilik ataupun tunjukkan ada protes, tak nak makan, tak nak mandi dan sebagainya. Tetapi kita rasa macam terkejut, Doktor, apabila kanak-kanak ini pun boleh melakukan tindakan membunuh diri ketika usia 9 tahun. 9 tahun. Kita tengok kan yang simptom petanda-petanda yang Fadli sebutkan tadi kan kepada kita semua, merajuk, tantrum. Tapi kita kita sebagai ibu bapa ataupun orang dewasa yang sentiasa ada dengan anak-anak itu kan, kita kena tahu yang mana yang memang tingkah laku dia ataupun dia bertingkah laku yang luar biasa. Maknanya sebelum ni kalau dia merajuk sekejap, tetapi mungkin dalam tempoh seminggu 2 merajuknya lama, lepas tu diikuti dengan agresif, tantrum. So itu nampak perubahan tingkah laku yang memang drastik. So itu yang kena bagi perhatian. Jangan kita kata alah ni dah memang ataupun perangai macam ni kan, ataupun kita kenal anak kita, mungkin anak nombor ni memang macam ni, tapi tak. Itu memang kita kena, orang kata cakna. We have kena betul-betul ambil perhatian, beri perhatian dan tanyakan anak itu, mama nampak Abah Long ni macam lain sangat seminggu ni. Abah Long perasan tak? So anak-anak yang dia boleh bercakap, kita latih dia bercakap jugalah. Itu antara strategi bagaimana kita nak berdepan dengan itu. Jangan kita menafikan ataupun menidakkan komponen kesihatan mental, emosi pada anak-anak itu. Sangat penting, Fadli. Kalau ikutkan yang
kanak-kanak usia 9 tahun tu membunuh diri adalah disebabkan perselisihan faham sahaja. Kan? Kalau dulunya kanak-kanak ini, saya cerita pasal dululah. Ini mungkin saya boleh ceritakanlah. Ini saya lah pengalaman sendiri lah. Mungkin kalau saya mengajuk ni paling tidak pun mungkin nak keluar rumah. Betul. Kan, keluar rumah tak nak tengok mak ayah dan sebagainya, mungkin lah kan. Tapi sekarang ini mereka ni boleh mengambil tindakan membunuh diri. Doktor lihat kenapa? Mungkin yalah disebabkan mungkin sekarang ini mereka ni terdedah kepada banyak perkara, gadget dan sebagainya, ataupun kadang-kadang permainan video pun tanpa kawalan sekarang ini. Kanak-kanak sekolah rendah pun dah main video. Permainan video itu adalah bukannya permainan video yang biasa, tetapi ekstrim, bunuh dan sebagainya. Permainan video tu adalah satu konteks yang boleh menyebabkan ketagihan jika tak ada kawalan kendiri. Itu adalah satu bahagian yang impaknya sangat besar. Tetapi bila berbalik tentang kenapa dulu, kalau kita dulu Fadli kan, okeylah, betul kita kadang tak boleh nafikan kita merajuk dengan ayah, dengan mak. Selalu saya cakap pada student saya, even pengalaman saya sendiri kan, kita kemas-kemas beg, lepas tu kita cuba nak keluar, tapi bila toleh belakang, mak tak ada, lepas tu kita fikir nak pergi mana, kita balik semula. Itu selalu saya bagikan pada pelajar saya lah. Tapi kanak-kanak sekarang, dia kadang dia study melalui dia analisis cara bagaimana, dan kalau tengok di media sosial ada kumpulan-kumpulan yang menyokong kepada tindakan dan agenda itulah. Contohnya kalau kita tengok kumpulan-kumpulan macam mana kita ada kumpulan sokongan kepada penyakit kesihatan mental, ada juga tak dinafikan segelintir kumpulan di social media yang ke arah itu. Maknanya kalau dia study tahu, kalau nak bunuh dia bukan senang-senang, bukan as simple as you ikat you boleh. So ada teknik-teknik dan ada juga kata support group ke arah itu. So tidak dinafikan faktor-faktor digital, faktor-faktor social media, faktor juga ketagihan gadget, pintar, telefon pintar sebagainya, itu memainkan peranan. Kan lagi-lagi PKP, anak tu banyaknya masanya dengan dengan telefon. Betul. So dia ada banyak masa untuk scroll down, scroll up dan sebagainya tentang apa yang dia nak cari dan untuk nak menguatkan lagi apa yang dia rasa lah. Baik, apa yang kita boleh cakap dekat sini, pendedahan ataupun peranan ibu bapa itu begitu penting sekali, doktor. Betul. Dalam memupuk kita nak jaga anak-anak kita ni supaya mereka ni tidak berada depresi, tekanan dan sebagainya. Tetapi saya percaya juga bahawa pihak sekolah pun harus memainkan peranan juga. Betul. Adakah sebenarnya mungkin kita boleh memberikan idea, mungkin kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar sekolah ini harus menerima kunjungan daripada ahli psikiatri mungkin datang ke sekolah mereka untuk memberikan sedikit tentang pendedahan emosi mental ini? Dia adalah satu langkah kalau kita dapat buat inisiatif yang sangat baik. Kira-kira sebab kita pada awalnya kita perlu dedahkan kepada pelajar, malah kepada keluarga itu sendiri tentang simptom-simptom ataupun petanda-petanda awal kepada penyakit mental. Macam contoh kemurungan, tidak hilang minat nak buat sesuatu. So mungkin ada ibu bapa yang mengatakan, alah benda ni biasa, kadang ups and down. Tapi tidak, jika tak diatasi, dia akan bahaya. So satu langkah yang baik jika kita jemput pakar-pakar dalam bidang untuk just bercerita dengan kanak-kanak. Kan, okey, kalau adik rasa macam adik tak rasa nak buat apa-apa sebelum ni, adik suka keluar dengan kawan. So itu bila dia dah rasa macam tu, itu kena check. Betul. So anak-anak ni dia lagi kata first hand kan, lagi dia boleh absorb cepatlah dia punya points itu. Kadang-kadang yalah sebab mungkin mak ayah sekarang ni sibuk kan, mungkin terlepas pandang. Tentang mak ayah sibuk kan, Fadli suka saya kongsikan bila melibatkan kanak-kanak yang mempunyai gejala, bila datang ke klinik dan jumpa pakar sebagainya, antara faktornya adalah mak ayah terlalu sibuk. Ya, betul. Mak ayah terlalu sibuk itu adalah faktor utama. So end up bila dia nak perhatian, pelbagai cara dicuba, antaranya itulah mencederakan diri sendiri. Tetapi pokoknya adalah daripada rumah. Hubungan kekeluargaan, komunikasi yang bagaimana. Itu yang sangat diambil serius lah oleh anak-anak dia, long for dia memang perlukan perhatian ibu bapa itu. Betul. Baik, kita harapkan bahawa apa yang kita bincangkan hari ini dapat memberikan anda mungkin semangat untuk anda terus berusaha bersama dengan anak-anak kita lah. Kalau boleh kita berikan sepenuh perhatian kepada anak-anak kita. Yang paling penting, doktor, kan, dan juga kepada semua penonton, kita kena lihat tingkah laku anak-anak kita itu berubah ataupun tidak. Kalau kebiasaannya mereka ini riang dan sebagainya, tetapi ada satu ketika mungkin mereka ni kenapa agaknya dia diam, kan, mungkin ada masalah
masalah yang dialami oleh anak-anak kita tu. Jadi kita kena tanya apa masalah dan kita harus mencari jalan penyelesaian. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak indahkan anak-anak kita ni, mungkin itulah penyebab utama anak-anak kita tu membuat tindakan melulu. Kan? Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor, atas masa yang diberikan. Terima kasih, Fadli. Ya, terima kasih banyak. Okey, Dan insyaAllah lah apa yang kita bincangkan tadi tu anda ambil maklum ya tentang perkara ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Hilwa Abdullah alias Muhammad Noor, pensyarah kanan, ahli psikologi klinikal, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia ataupun SAITRA, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Baik, terima kasih, Doktor.